Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk kelas kita pada hari ini, kita nak sambung tajuk mod, julat, median dan min. Okey, tapi bagi carta palang dan carta pai. Okey, awak boleh rujuk buku teks muka surat 256. Okey, 256. Okey. Kita tengok nombor 3, carta palang. Carta palang menunjukkan wang saku harian bagi 10 orang murid. Tentukan mod, julat, median dan min. Okey, ingat kalau mod, apa dia mod? Mod adalah nilai kekerapan yang paling tinggi. Okey, julat nilai maksimum tolak nilai minimum. Median adalah nilai yang di tengah-tengah. Min sama dengan purata. Okey, macam mana nak cari purata? Jumlah nilai bahagi dengan jumlah kekerapan. Okey. Jadi kita tengok dekat carta palang. Okey. Kat sini dia bagi tahu ini adalah wang saku harian. Okey, wang saku harian dia ada RM4, ada RM5, RM6, RM7. Okey, ini adalah nilai wang. Bilangan murid dia pula ada ni dia tulis sampai 4 je, tapi jumlah keseluruhan dia sebenarnya 10 orang. Okey, jadi macam mana kita nak tahu mana satu nilai, mana satu kekerapan? Okey, selalunya kalau kekerapan dia adalah bilangan murid ni. Ini adalah kekerapan. Kenapa? Sebab murid yang ada wang saku harian RM4 ni adalah 2 orang. Bermaksud kat sini RM4 ni akan berulang sebanyak 2 kali. Sebab ada 2 orang murid yang ada RM4. Okey, jadi ini adalah kekerapan. Yang ini nilai wang ni adalah nilai. Okey. Okey, kalau kita dah tahu mana satu nilai dan mana satu kekerapan, barulah kita mudah untuk menjawab soalan yang keempat-empat ni. Okey, yang pertama sekali kita tengok mod. Okey, mod. Okey. Mod. Mod adalah nilai yang paling tinggi. Nilai kekerapan yang paling tinggi. Okey. Yang ini awak kena ingatlah, kalau awak tak ingat nanti awak tak boleh lah nak cari kan. Okey. Yang paling tinggi. Okey. Jadi dekat sini kita tengok kekerapan yang paling tinggi. Okey, kekerapan yang paling tinggi kat sini berapa? Okey, kalau RM4 ada 2 orang. Okey, kalau RM5 ada 4 orang. Kalau RM6 ada seorang. Kalau RM7 ada 3 orang. Jadi kekerapan mana yang paling tinggi? Kekerapannya ialah 4 orang. 4 orang, tapi kita tak tulis jawapan kekerapan, kita tulis nilai. Okey, jadi kita tengok pada nilai berapa 4 orang tu? Nilai RM5. Maksudnya mod kita adalah RM5. Okey? Sepatutnya soalan mod ni awak tak boleh salah lah. Sebab senang je, kita tengok je pada gambar rajah. Mana yang paling tinggi, itulah mod. Okey? Kekerapan yang paling tinggi itulah mod. Okey, kemudian kita tengok julat. Julat sama dengan nilai maksimum tolak dengan nilai minimum. Okey. Yang ini kena peka dengan nilai. Okey, bukannya kekerapan. Kebanyakannya pelajar tertukar antara nilai dan kekerapan. Sepatutnya ni nilai. Kita ambil yang ditolak tu adalah nilai yang bawah ni, bukan yang kekerapan ni. Okey, jadi nilai paling tinggi, nilai maksimum adalah nilai yang paling tinggi. Antara 4, 5, 6 dan 7, mana yang paling tinggi? Mestilah tu 7. Jadi RM7 tolakkan dengan nilai minimum. Nilai minimum adalah nilai yang paling rendah. Okey, kat sini yang paling rendah adalah RM4. Jadi tolakkan. Jadi julat bersamaan dengan RM3. Okey, soalan ni pun senang juga ni. Yang ni pun tak boleh salah. Kalau salah, sayanglah markah awak sebab ini dikira soalan yang mudah je. Yang penting awak kena ingatlah nilai
maksimum tolak nilai minimum. Kena ingat yang ini. Okey, seterusnya median. Median adalah nilai yang di tengah-tengah. Okey. Nombor yang di tengah-tengah. Yang inilah yang ada dua cara. Okey, kita buat cara yang pertama. Okey, cara yang pertama, awak kena susun nilai ni mengikut turutan. Mengikut turutan sama ada menaik ataupun menurun. Okey, kat sini kita cuba mengikut turutan menaik. Okey, jadi bermula dengan RM4, nilai yang kecil dahulu. RM4 berulang sebanyak berapa kali? 2 kali. Okey, sebab ada 2 orang kan? Okey, jadi kita tulis sebanyak 2 kali. Okey. Kemudian lepas RM4, RM5. RM5 akan berulang sebanyak 4 kali. Okey, sebab ada 4 orang ni kan. Jadi kita tulis RM5 sebanyak 4 kali. Okey. Kita buka bawah. Okey, kemudian RM6. RM6 sekali je tulis sebab ada seorang sahaja. Kemudian RM7 ada 3 kali sebab ada 3 orang kan. Okey, jadi tulis 3 kali. Alright, jadi bila awak dah tuliskan, dah senaraikan nilai tersebut dengan cara yang macam ni, okey, secara menaik ataupun menurun, barulah awak boleh potong. Okey, potong depan belakang, potong selang-selang. Okey, potong depan belakang. Kemudian depan belakang. Depan belakang, depan belakang. Okey, jadi awak jumpa 2 nombor di tengah-tengah. Okey, 2 nombor di tengah-tengah. 2 ni tak boleh potong lah sebab kalau awak potong dah habis dah nombor. Okey, jadi awak tak boleh potong. Jadi awak akan jumpa 2 nombor di tengah-tengah. Jadi apa yang awak perlu buat adalah tambahkan kedua-dua nombor ini. Okey. RM5 tambah RM5. Kemudian awak kena bahagikan dengan 2. Okey. Jadi kat sini RM10 bahagi 2. Jadi jawapan kita 10 bahagi 2 dapat 5. Jadi jawapan kita RM5. Okey. Jadi median kita RM5. Okey. Kalau awak potong dan potong, kemudian ada satu lagi nombor di tengah ni, jadi median kita yang itulah nombor yang berada kat tengah-tengah tu. Okey, kalau kes yang macam ni awak jumpa 2 nombor, jadi awak kena tambahkan kedua-dua nombor ni dan bahagikan dengan 2. Dapat jawapan, itulah median kita. Okey, ini adalah cara yang pertama. Okey, kita cuba cara yang kedua yang cikgu dah ajar pada video yang lepas. Okey. Okey, kalau cara yang kedua, kita kena jumlahkan kekerapan. Okey, jumlahkan kekerapan. Dekat sini kita dah tak payah tambah lagi dah sebab dekat soalan dia dah bagi tahu dah. Ada 10 orang murid. Jadi inilah jumlah kekerapan dia. Okey, jadi kita jumlah kekerapan itu bahagikan dengan 2. Okey, akan dapat 5. Okey, kat sini kita dapat nombor yang tanpa ada perpuluhan. Okey, bermaksud kita kena ambil juga nombor yang berada di sebelahnya, iaitu 6. Jadi 5, 6. Ini bermaksud median kita berada pada nombor yang ke-5 dan yang ke-6. Okey, bila awak dah dapat jawapan ini, awak tengok pada carta palang ini, kita tengok mana nombor yang ke-5 dan yang ke-6. Okey. Okey, yang ini adalah 2 kan? Kekerapannya adalah 2. 5 ni kekerapannya ialah 4. 6 kekerapannya 1. 7 kekerapannya 3. Okey, yang ini pun dah susun mengikut turutan menaik kan? Jadi kita tengok kekerapan 5 dan 6 ni berada di mana? Okey, kita tengok 2. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, bermaksud yang ke-5 dan yang ke-6 berada di sini. Okey, bila berada di sini kita tengok nilainya berapa? Nilainya ialah RM5. Bermaksud itulah median kita. Okey, RM5. Okey, jadi sama tak jawapan? Sama kan? Okey. Yang ini memang terpulang pada awak. Kalau awak rasa cara yang pertama lebih senang, awak boleh buat cara yang pertama. Kalau awak boleh faham dan rasa cara yang kedua ini lebih mudah, jadi awak boleh buat cara yang kedua.
Tak ada masalah. Okey, seterusnya min. Okey, min sama dengan jumlah nilai bahagi jumlah kekerapan. Okey. Jadi kat sini jumlah nilai, okey, jumlah nilai inilah RM4 tapi mesti didarabkan dengan 2. Darabkan dengan kekerapan dia. Sebab dia nak jumlah nilai. RM4 ni ada 2 orang. Jadi kalau 2 orang, 4 ni kena darab dengan 2. Barulah dapat jumlah. Jadi kita tulis kurungan RM4 darab 2 tambah RM5 darab 4 tambah RM6 darab 1 tambah RM7 RM7 darab 3. Okey, bahagikan dengan jumlah kekerapan dia dah bagi 10. Okey. Jadi selesaikan 4 darab 2 RM8 tambah 5 darab 4 20 tambah 6 darab 1 6 tambah 7 darab 3 21 bahagi 10. Okey, jadi kita tambahkan. Okey, 8 tambah 20 28 28 tambah 6 34 34 tambah 21 55 bahagi 10. Okey, yang ini kalau ingat lagi tak, cikgu pernah ajar kalau apa-apa yang bahagi dengan 10, 100 ataupun 1000 kita boleh guna kaedah anak panah kan. Okey, jadi yang ni bahagi 10 kan. Bahagi 10 jadi anak panah kita akan ke belakang, ke kiri. Okey, jadi ke kiri sebanyak 1 kali sebab ada 1 sifar. Okey, jadi kita punya purata ialah, kita punya min ialah 5.5. Okey? Mudah je kan? Tak susah mana pun. Yang penting awak kena ingat formula dia lah. Ni kira formula lah kan? Okey? Kena ingat maksud di setiap ni. Okey, soalan seterusnya ialah nombor 4. Nombor 4 ni adalah carta pi. Okey, carta pi. Okey, carta pi menunjukkan jisim bahan kitar semula yang dikumpulkan oleh 10 orang murid. Dekat sini 10 orang murid kan. Jadi yang inilah kekerapan dia, jumlah kekerapan. Okey, nyatakan mod, median dan min. Carta pi berkait rapat dengan peratus. Dengan tajuk peratus sebab kebanyakannya dia akan bagi peratus dalam carta pi. Jaranglah dia bagi bilangan. Dia akan bagi awak peratus. Awak sendiri yang perlu cari berapakah bilangan bagi peratus ni. Okey. Jadi dekat sini kita tengok dulu. Okey, kita tengok mod. Okey, dia nak mod. Okey, ingat balik mod adalah kekerapan yang paling tinggi, nilai kekerapan yang paling tinggi. Okey, kalau untuk carta pi ni bila dia tanya mod, senang je. Awak tengok pada gambar rajah yang paling besar ataupun peratus yang paling besar. Okey, itulah mod. Okey, cuba awak tengok dekat sini. Kat sini 10%, 20%, 30%, 40%. Jadi 40% ni adalah nilai yang paling besar antara semua peratus-peratus ni kan. Okey, bermaksud mod kita adalah 40%. Salah, bukan 40%. Kita kena tulis 14 kilogram. Okey, jadi mod kita ialah 14 kilogram. Okey, sebelum cikgu terlupa, dalam satu carta pi ni, okey, jumlahnya mestilah 100%. Okey, yang 40% tambah 10% tambah 20% tambah 30% mesti bersamaan dengan 100%. Tak boleh lebih dan tak boleh kurang. Jadi kadang-kadang soalan dia hilangkan salah satu peratus ni dan nanti dia akan tanya berapakah peratus bagi nilai 16 kilogram. Jadi awaklah kena cari. Macam mana nak cari? 100% tolakkan dengan
peratus-peratus yang ada. Nanti awak dapatlah baki peratus tu bagi 16 kilogram ni. Okey? Okey. Mode dah settle. Kita tengok pula median. Okey, median nilai yang di tengah-tengah. Okey, kalau untuk yang macam ni, nak ataupun tak nak, kita kena tukarkan dulu peratus kepada bilangan. Sebelum cikgu terlupa, macam mana kita nak tahu mana satu kekerapan, mana satu nilai? Okey, selalunya peratus ni mewakili kekerapan. Okey, kekerapan. Kalau yang dia punya petunjuk ni, contohnya macam ni, 16 kg, 10 kg, ini adalah nilai. Yang kilogram ni adalah nilai, yang peratus ni adalah kekerapan. Jadi, kita kena cari dulu kekerapan dia. Okey, sebab kita nak senaraikan, nak tahu berapa 16 kg ni berulang, berapa kali 10 kg ni berulang. Jadi, kita kena carilah juga bilangan bagi peratus ni. Okey, yang ini sebab itulah cara tapai ni berkait rapat dengan topik peratus. Okey, sebab kalau awak tak tahu macam mana nak tukarkan peratus kepada bilangan, jadi itu akan jadi masalah lah untuk awak. Okey, okey. Jadi yang ini 10%. Kita tukarkan dulu yang 16 kg punya. Okey, 16 kg 10%. Ingat 10%. Peratus ni bermaksud per 100. Okey, jadi 10/100 darabkan dengan jumlah kekerapan. Ni 10 orang dia dah bagi dah. Okey, jadi tulis 10. Okey, dekat sini kita boleh potong. Okey, ada kosong bawah dan kosong atas. Ada lagi kosong bawah dan kosong atas. Jadi 1/1 darab 1. Semua 1. Jadi jawapannya 1. Bermaksud 16 kg ni hanya ada seorang murid. Okey. Okey, kemudian kita tengok pula 14 kg. Okey, 14 kg 40%. 40/100 darab 10. Okey, jadi kita boleh potong-potong. 1 atas, 1 bawah. Silap. 1 bawah, 1 atas, 1 bawah, 1 atas. Okey, jadi 4/1 darab 1 bermaksud 4. Okey, jadi untuk 14 kg ada 4 orang murid. Okey, kita tengok lagi untuk 12 kg pula. 12 kg 30%. 30/100 darabkan dengan 10. Okey, potong bawah, potong atas, potong bawah, potong atas. Jadi 3/1 darab 1 sama dengan 3. Okey, kemudian 10 kg yang terakhir 20%. Jadi 20/100 darabkan dengan 10. Okey, potong bawah, potong atas, potong bawah, potong atas. Okey, 2/1 darab 1, 2. Okey, jadi kita dah dapat kesemua kekerapan bagi setiap nilai ni. Okey, kita tulis dekat sini. Kalau nak senang tulis dekat sini lah biar kita nampak. Tapi yang ini buku teks tau. Jadi lepas awak tulis dekat buku teks mesti kena padam semula. Okey? Nanti yang ni cikgu pun akan padam juga. Cikgu tulis dulu. Okey, jadi 16 kg ada seorang. 14 kg ada 4 orang. 12 kg ada 3 orang. 10 kg ada 2 orang. Okey, tulis kat atas ni tak nampak. Okey, ada 2 orang. Okey, jadi kita dah dapat bilangan setiap nilai. Sekarang masa untuk kita keluarkan, senaraikan untuk mencari median. Okey, jadi kita senaraikan. Mengikut turutan menaik ataupun turutan menurun. Okey, kat sini kita cuba buat turutan menaik lah. Okey, kita tengok nilai yang paling kecil. Nilai yang paling kecil 10 kg. Okey, 10 kg ada 2 orang murid. Bermaksud 10 kg berulang sebanyak 2 kali. Kita tulis 2 kali. Okey, kemudian 12 kg ada 3 orang murid. Jadi kita tulis 3 kali. 12 kg 3 kali. Okey. Kemudian kita tengok 14 kg. 14 kg ada 4 orang. Jadi tulis 4 kali. 14 14 kg 4 kali. 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 14 kg 4 k
Okey, 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian yang terakhir 16 kg ada 1 kali. Okey. Bila dah macam ni barulah boleh potong depan belakang. Depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Okey, untuk kes macam ni pun ada 2 di tengah-tengah. Jadi macam tadi kita tambahkan kedua-dua nombor ni, 12 tambah 14 bahagi dengan 2. Okey, 12 tambah 14 awak akan dapat 26 bahagi 2 sama dengan 13. Okey, jadi median kita ialah 13. Okey, ini cara yang pertama. Kita cuba cara yang kedua. Cara yang kedua kita kena jumlahkan kekerapan. Okey, sekarang dah ada 10. Jadi 10 kekerapan, jumlah kekerapan bahagi dengan 2. Jawapannya 5. Bila tak dapat nombor perpuluhan, bermaksud kita kena ambil nombor seterusnya iaitu 6. Jadi antara nombor 5 dan nombor 6. Okey, kita tengok pada cara tapai. Kita akan kira kekerapannya. Tapi mengikut turutan menaik. Okey, kita tengok yang paling kecil. Yang paling kecil 10 kg ada 2 kan? Okey, jadi 1, 2. Kemudian 12 kg. Kat sini 2, 3, 4, 5. Okey, 5 berada di 12 kg. Okey. Yang kita nak 5, 6 kan? Jadi 5 berada di 12 kg. 6 berada di 14 kg. Okey. Kalau situasi macam ni, kita kena tambahkan 12 tambah 14 bahagi dengan 2. Okey. Jadi 12 kat sini median, 12 tambah 14 bahagi 2 sama juga dapat 26 bahagi 2 sama dengan 13. Okey, 13 kg. Jadi median kita 13 kg. Okey. Contohlah kan. Jumlah kekerapannya ialah 9. Okey. Cikgu buat pen lain, pen color lain lah biar nampak sikit, pen color hitam. Okey, contohlah jumlah kekerapannya ialah 9. Okey, jadi bahagi dengan 2, awak akan dapat 4/5. Okey, kat sini ada nombor perpuluhan kan? Jadi kita kena bundarkan. Okey, bundarkan. Kat sini akan tambah 1, bermaksud dapat 5. Okey, jadi kita tengok hanya pada nombor yang ke-5. Tak payah tambah 6. Kalau nak tambah nombor tu, hanya kalau jumlah kekerapan tu adalah nombor genap. Okey, baru kita tambah nombor lagi 1. Kalau perpuluhan, tak perlu tambah nombor lagi 1. Kita tengok nombor yang lepas kita bundarkan. Jadi kita tengok pada nombor yang ke-5 sahaja. Okey, jadi yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Bermaksud median kita ialah 12 kg. Ini kalau jumlah kekerapan tu 9. Okey, tapi untuk soalan 4 ni jumlah kekerapan kita ialah 10. Okey. Jadi ini. Yang ni salah lah. Sebab ini cikgu nak bagi contoh je lah. Cikgu cuma nak bagi perbandingan. Nak biar awak nampak perbezaan antara nombor genap dengan nombor ganjil. Okey, seterusnya C, dia nak min. Okey, min. Okey, min sama dengan jumlah nilai bahagi jumlah kekerapan. Okey, tadi kita dah cari dah nilai dia berapa kan? Okey, jadi jumlah nilai, kita tengok 10 kg kena darabkan dengan 2. 10 kg darab 2 tambah 12 kg darab 3 tambah 14 kg darab 4 tambah 16 kg darab 1. 16 kg darab 1. Bahagikan dengan jumlah kekerapan iaitu 10 orang. Okey.
Jadi 10 kilogram darab 2, 20 kilogram. Tambah 12 darab 3 sama dengan 36 kilogram. Tambah 14 kilogram darab 4 bersamaan dengan 56 kilogram. Tersilap pula tulis kurungan. Okey, tambah 16 kilogram darab 1, 16. Bahagi dengan 10. Okey, 20 tambah 36 sama dengan 56. 56 tambah 56 sama dengan 112. 112 tambah 16 bersamaan dengan 128. Okey, bahagi 10. Yang ini pun sama juga. Kita boleh gunakan kaedah anak panah. Dia akan ke kiri satu kali. Jadi perpuluhan kita berada di tengah-tengah tu. Okey, jadi maksudnya min kita ialah 12.8. Okey. Dah siap. Okey, tajuk ni sebenarnya mudah juga asalkan awak kena ingatlah macam mana nak cari mode, macam mana nak cari julat, macam mana nak cari median, macam mana nak cari min. Okey? Kalau nak lebih mudah, awak kenalah selalu buat latihan. Selalu buat latihan yang sama bagi soalan ni. Mode, median, min dengan julat. Bila awak selalu buat, automatik awak akan ingat macam mana cara nak cari ke semua tu. Okey? Jadi itu akan buatkan awak lebih mudah untuk selesaikan soalan yang macam ni. Okey? Okey, setakat itu sahaja kelas kita pada hari ini. Cikgu doakan semoga awak semua faham dengan apa yang cikgu ajar untuk tajuk ni. Kalau masih ada di antara awak yang kurang faham, mungkin awak boleh ulang semula video ni dan cuba untuk fahamkan lagi. InsyaAllah bila kita selalu dengar secara berulang, kita akan faham. InsyaAllah. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum.